Assalamualaikum. Nama saya Asha Mashita binti Zahriman dengan nombor matrik 20215136999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Hazka Izzati binti Asman dengan nombor matrik 2021515781. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Aiman bin Cik Muhammad Ramli daripada ED 248. Perubahan jati diri dalam kalangan generasi muda sering menjadi kebimbangan masyarakat. Perkara tersebut memandangkan generasi muda lazimnya terkenal dengan sifat-sifat seperti ingin mencuba sesuatu yang baru dan mudah terikut-ikut. Dari sudut yang lain, generasi muda juga merupakan generasi harapan bangsa yang bakal menerajui negara pada masa akan datang. Jati diri selalu dikaitkan dengan akhlak dan maruah individu, masyarakat atau negara. Seperti yang kita ketahui, kehidupan di dunia hari ini amatlah mencabar. Tanpa kita sedari, arus pembangunan yang berkembang pesat sedikit sebanyak menjauhkan manusia dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dibuai dengan perhiasan dunia yang hanya melalaikan, walhal kita mengetahui adalah sementaranya. Dengan terciptanya gadget seperti handphone, laptop, tab, ditambah pula dengan adanya jaringan internet, game-game online. Jadi, tajuk kami adalah pembentukan jati diri Muslim yang berakhlak dan beretika mengikut perspektif Islam. Mengikut definisi jati diri, jati diri adalah sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya, yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu, sesuatu bangsa dan sebagainya, atau disebut juga identiti. Seterusnya, definisi akhlak berasal daripada perkataan khulq yang berarti perilaku, perangai atau tabiat. Seterusnya, definisi etika. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga pula, etika bermaksud ilmu berkaitan prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Antara masalah pembentukan jati diri dan akhlak Muslim pada hari ini ialah: yang pertama, kebanyakannya individu terpengaruh dengan budaya barat. Di Malaysia, kebanyakan masyarakat kini terjebak dalam meniru budaya barat seperti aksi-aksi di dalam filem, iaitu memaparkan elemen pergaulan tanpa batasan, seks bebas, arak, dadah, samsing, pembunuhan kejam dan mementingkan diri sendiri serta memuja harta dan mendengar lagu yang tidak memberi akhlak kepada dirinya. Keruntuhan akhlak akan memberikan kesan yang sangat besar dalam masyarakat. Jatuh bangunnya sebuah negara, agama dan bangsa dapat dilihat dari segi akhlak dalam masyarakat itu sendiri. Tidak dinafikan, akhlak masyarakat pada hari ini sangat membimbangkan. Budaya kuning dan pengaruh budaya barat mudah meresap masuk dan menjadi ikutan kepada masyarakat hari ini. Kiranya, hal ini tidak dibendung oleh mana-mana pihak yang tertentu, terutamanya oleh pihak kerajaan dan juga pihak-pihak yang berwajib. Maka, tak hairanlah pada masa akan datang, masyarakat kita akan hancur dan keruntuhan akhlak. Banyak kejadian seperti pembuangan bayi, zina, perjudian, budaya homoseksual, penagihan dadah dan sebagainya dilakukan oleh Muslim pada hari ini yang kebanyakannya
mereka berpaksikan dan bertunjangkan nafsu dan amalan yang dipengaruhi oleh budaya-budaya barat. Yang kedua ialah ketagihan menonton video dan gambar lucah. Video pornografi ataupun tidak senonoh akan mendatangkan kesan negatif terhadap pembinaan akhlak dan sosial. Ia akan membangkitkan syahwat seseorang dan keinginan mereka serta mendorong mereka untuk mempraktikkan apa yang ditonton. Agama Islam telah menekankan bahawa semua indera yang dikurniakan oleh Allah, termasuklah mata, hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini kerana kelak di akhirat, semua manusia akan bertanggungjawab terhadap anggota badan sendiri. Islam juga telah memerintahkan supaya semua manusia menjaga maruah dan kehormatan sendiri. Hal ini telah disebut di dalam firman Allah yang bermaksud, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Seterusnya, yang ketiga adalah terpengaruh dengan ajaran sesat dan syirik. Golongan sesat sentiasa wujud pada setiap zaman, sama ada disebabkan oleh kejahilan, kedegilan atau mempercayai ilmu daripada sumber yang tak benar, serta sifat ego yang ingin dipuja dan disanjung. Sebagai contoh, aktiviti kumpulan black metal ini bersendikan kepada pemujaan syaitan. Ia diasaskan di barat yang terkenal dengan muzik berentak keras, bingit serta liriknya kasar dan tak jelas sebutannya. Mesej yang dibawa dalam setiap lagu ialah menolak kewujudan Tuhan, menggalakkan seks rambang dan keganasan. Kumpulan ini juga menggalakkan bunuh diri dan berfahaman bebas. Lagu-lagu bawah tanah ini biasanya pelik, kadangkala hanya berbunyi garau dan tak jelas. Bahkan ada yang tak merdu langsung mengikut definisi muzik. Lirik lagu pula, seperti yang dinyatakan tadi, kebanyakannya liar dan lucah. Sebab itulah ada yang mengatakan, inilah bunyi syaitan tetapi ia indah kepada pengikutnya. Inilah yang dikatakan contemporary, lain daripada yang lain. Mereka mahu bebas dan benci peraturan. Setiap bucu bintang itu mempunyai maksud seperti dewa, syaitan, manusia, Tuhan serta alam gaib dan alam nyata. Bucu bintang itu juga bermaksud api, air, angin, tanah dan udara. Kumpulan ini juga diwajibkan menjalani upacara pemujaan syaitan, meminum darah kambing dan memakai salib yang diterbalikkan, seperti mana yang dinyatakan awal tadi. Firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 56 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah yang lain daripada Allah. Katakanlah lagi, aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu, kerana kalau aku turut, sesungguhnya sesatlah aku dan tiadalah aku daripada orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Ajaran sesat dapat dikesan apabila Al-Quran dan hadis dipertikaikan serta wujud perubahan dalam kefahaman dan syariat Islam yang diamalkan serta diketahui umum. Golongan sesat juga lazimnya cenderung mengagung-agungkan pemimpin dan guru mereka melebihi kedudukan Nabi serta bersifat taksub. Yang seterusnya, pengaruh rakan sebaya yang juga tak elok turut menjadi masalah kepada pembentukan jati diri Muslim yang berakhlak. Rakan sebaya juga dikenali sebagai pengaruh yang sangat kuat terhadap proses pembentukan akhlak. Ia merupakan antara faktor penting yang menyebabkan
banyak golongan remaja mahupun yang telah dewasa terjerumus kepada perlakuan salah laku sosial. Dan yang terakhir sekali adalah kurang didikan agama daripada ibu bapa. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, tidak ada seorang bayi yang dilahirkan melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah, iaitu bersih daripada sebarang dosa. Maka kedua ibu bapa lah yang akan menjadikan anak itu sebagai seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ibu bapa memainkan peranan yang cukup penting dalam menangani salah laku sosial dalam kalangan remaja, kerana ibu bapa mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam memberi sumbangan terhadap pembentukan akhlak. Selain itu, ibu bapa mempunyai tanggungjawab dan boleh memainkan peranan mereka dalam proses pembinaan sahsiah dan kebolehan anak-anak mereka. Semenjak daripada alam sulbi lagi, melalui doa-doa khusus, pemeliharaan emosi, serta ibadah-ibadah yang lain. Sebelum saya serahkan pembentangan ini kepada Aisyah Mashita, mari kita menonton sedikit video pendek. Seperti yang anda semua lihat, masyarakat Muslim lebih gemar menyanyikan lagu budaya barat yang tidak memberi moral dan faedah kepada mereka. Kesan yang akan diundangkan kepada diri mereka adalah apabila mereka yang Islam itu lebih mahir menyanyikan lagu budaya barat daripada mengaji Al-Quran. Masyarakat juga lebih bangga memakai pakaian yang mencolok mata serta meniru pakaian budaya barat. Sebaliknya, di dalam Islam, bagi perempuan wajib menutup aurat dari kepala hingga ke hujung kaki kecuali muka dan tapak tangan mereka. Manakala, bagi lelaki wajib menutup aurat mereka dari pusat sehingga ke lutut. Pergaulan bebas juga menjadi isu keruntuhan akhlak dan jati diri seorang Muslim. Banyak kejadian seperti pembuangan bayi, zina, budaya homoseksual, penagihan dadah dan sebagainya dilakukan oleh masyarakat pada hari ini. Kebanyakannya mereka berpaksikan dan bertunjangkan nafsu dan amalan yang dipengaruhi oleh budaya-budaya barat. Terima kasih Saudari Dayana. Sekarang, saya akan merungkaikan cara-cara mengatasi masalah-masalah yang dinyatakan oleh Saudari Dayana. Pertama sekali, masalah yang diutarakan ialah masalah pengaruh budaya barat yang semakin berleluasa, terutamanya dalam kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Tidak dinafikan lagi, dalam era teknologi ini, pengaruh barat ialah antara pengaruh negatif yang amat sukar untuk kita tangani. Hal ini kerana tiada had ataupun sempadan untuk menyekat pengaruh ini disebabkan kemudahan serta akses internet yang tiada sempadan hanya di hujung jari kita sahaja. Tugas membendung anasir barat ini bukanlah hanya tugas sesetengah individu sahaja, tetapi ia merupakan tugas pelbagai lapisan kedudukan bermula daripada pemimpin, masyarakat, ahli keluarga serta individu itu sendiri. Setiap orang perlulah memainkan peranan untuk sama-sama membendung anasir negatif barat kerana kita merupakan pemimpin bagi diri kita sendiri. Terdapat 3 hadis Rasulullah SAW yang bermaksud setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Seterusnya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu bapalah yang menyahudikannya, menasranikannya ataupun memajusikannya. Akhir sekali,
jagalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Melalui hadis yang saya nyatakan di atas, kita dapat mengambil iktibar bahawa tugas mengatasi masalah budaya barat adalah tugas kita bersama. Pertama sekali, di peringkat individu, kita perlu menangani anasir negatif bermula dengan diri kita sendiri. Caranya ialah kita perlu sentiasa bertanggungjawab di atas segala tingkah laku yang kita telah lakukan. Di peringkat keluarga pula, sebagai ketua keluarga ataupun ibu bapa, kita wajib mendidik anak-anak supaya tidak lalai dengan dunia. Seperti yang kita ketahui, ramai di antara anak kecil yang kini sudah mempunyai telefon pintar. Jadi ibu bapa mempunyai peranan yang amat penting bagi memastikan penggunaan telefon pintar adalah hanya untuk kegunaan yang baik sahaja. Ibu bapa boleh mengahadkan masa penggunaan telefon serta mengetahui apa yang ditonton oleh anak ataupun apa yang telah dibaca oleh anak. Akhir sekali, peranan kerajaan. Kerajaan boleh menyaman pihak produksi ataupun individu yang menyalahgunakan keistimewaan mereka supaya mereka tidak sewenang-wenangnya menanam unsur negatif ke dalam diri anak kecil terutamanya. Masalah seterusnya yang dibincangkan ialah masalah ketagihan video lucah serta penglibatan LGBT ataupun lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Bagi ketagihan video lucah, ia merupakan tugas individu sendiri terutamanya. Tidak siapa yang mampu mengawal diri kita melainkan diri kita sendiri. Contohnya, apabila kita terangsang untuk melihat video lucah, kita perlu mengawal nafsu supaya kita akan rasa bersalah ataupun kita rasa berdosa jika menontonnya. Jika ia tidak dibentung sekarang, mungkin kita akan merasakan bahawa perkara inilah normal. Perkara inilah normal dalam kalangan Muslim itu sendiri. Ketua keluarga juga mempunyai peranan yang amat penting dengan cara mengetahui apa yang anak mereka lakukan di belakang mereka, apa yang anak mereka lakukan di dalam bilik mereka berseorangan. Bagi pelibatan LGBT pula, kita perlu mengawal nafsu dan juga fikiran kita supaya kita tidak akan sesekali terjebak dengan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, kerajaan seharusnya mengukuhkan lagi sistem keselamatan negara, terutamanya keselamatan laman sesawang. Kerajaan boleh menyekat, menyaman atau memenjarakan individu yang terlibat dengan laman web lucah ataupun individu yang menyokong LGBT itu sendiri supaya tidak mudah disebarkan kepada masyarakat dan juga diikuti oleh lapisan masyarakat yang lain. Masalah ketiga yang diutarakan ialah ajaran sesat serta syirik. Ajaran sesat ataupun syirik ini mempunyai kaitan dengan tahap keimanan seseorang. Setiap insan perlulah menguatkan keimanan mereka dengan cara mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak mudah terpesong serta terikut dengan hasutan syaitan. Apabila seseorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan merasakan kepuasan serta kebersihan hati dan juga fikiran. Jadi, ia akan melahirkan sifat takwa dalam diri individu yang menyebabkan mereka hidup dalam landasan Islam yang betul. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang bersahabat dengan orang yang soleh dan orang yang bersahabat dengan orang yang buruk perangainya seperti penjual minyak wangi dan juga tukang kimpal besi. Pasti engkau akan dapat wangian dari penjual minyak wangi sama ada engkau membeli ataupun engkau tidak membelinya. Sedangkan dari tukang besi, kamu akan merasa pahang ataupun kainmu atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini menjelaskan bahawa walaupun kita hidup dengan pelbagai jenis manusia yang bermacam tingkah laku, tetapi kita perlulah bijak memilih rakan. Rakan yang bagus akan membawa kita ke landasan Islam yang betul. Manakala rakan yang tidak bagus akan memesongkan kita jauh daripada landasan Islam. Akhir sekali, masalah yang dinyatakan ialah masalah kurang didikan agama.
Kurang didikan agama ini selalunya bermula daripada keluarga itu sendiri, bermula daripada rumah. Apabila ibu bapa tidak percaya melentur buluh daripada rebung, maka rosaklah satu keluarga. Ibu bapa perlu mendidik anak sejak kecil dengan menerapkan ilmu agama yang cukup dalam diri anak-anak mereka. Hal ini supaya anak tidak mudah terpesong untuk melakukan perkara yang tidak bermoral. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Didiklah anak-anak kamu atas 3 perkara. 1. Cinta kepada Nabi kamu, cinta kepada kaum keluarganya serta membaca Al-Quran. Sesungguhnya para pembaca Al-Quran itu berada di bawah naungan Arasy Allah. Pada hari tiada naungan melainkan naungannya bersama para Nabi dan hamba-hambanya yang terpilih." Riwayat At-Tabrani. Apabila ibu bapa mampu mempersiapkan anak ke landasan Allah, maka dia tidak akan mudah menyeleweng dan juga akan tetap di landasan Allah. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudara Khairul Aiman bagi menjelaskan kepentingan jati diri. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kepentingan jati diri dalam seseorang individu. Saya akan menyatakan 5, iaitu yang pertama, menjadikan seorang individu berfikiran rasional dan matang. Yang kedua, menjadikan seseorang itu tidak mudah terpengaruh dengan anasir barat. Yang ketiga, dapat menjaga nama baik agama Islam. Yang keempat, dapat mewujudkan institusi keluarga yang harmonis sekiranya kita mempunyai jati diri yang teguh. Yang kelima, menyumbang kepada pembangunan negara. Saya akan huraikan poin yang pertama, iaitu menjadi seorang individu yang berfikiran rasional dan matang. Apa yang saya maksudkan dengan berfikiran rasional? Dalam konteks yang ingin saya sampaikan, berfikiran rasional adalah perkara seseorang itu dapat menentukan perkara yang baik dan buruk. Melalui perkara ini, secara tidak langsung dalam diri seseorang individu dapat meninggalkan segala larangan Allah dan melakukan apa yang diperintahkan olehnya. Selain itu juga, melalui perkara ini dapat mendorong seseorang individu mendapat keredaan Allah dan dipermudahkan segala urusannya. Sebagai contoh, tidak bergaul bebas lelaki dan perempuan. Seterusnya, saya ingin menghuraikan pada poin yang kedua, iaitu tidak mudah terpengaruh dengan anasir barat. Sebagaimana yang kita tahu, budaya barat banyak mempengaruhi umat Islam, lebih-lebih lagi golongan remaja pada masa kini. Dengan adanya jati diri yang teguh mengikut perspektif Islam, ia menjadikan seseorang individu ataupun generasi muda tersebut tidak mudah terpengaruh dengan anasir barat. Secara tidak langsung, ia boleh mendorong seseorang individu itu semakin berpegang teguh dengan agama Islam. Sebagai contoh, dapat menghindari budaya LGBT yang semakin menjadi bualan hangat dan kebiasaan dalam kalangan masyarakat Islam pada masa kini. Seterusnya adalah dapat menjaga nama baik agama Islam. Sebagaimana yang kita tahu, agama Islam adalah agama yang suci dengan mempunyai jati diri yang teguh berdasarkan perspektif Islam. Dapat menunjukkan kepada agama lain bahawa agama Islam adalah agama yang indah. Secara tidak langsung, dapat menarik minat orang bukan Islam untuk mendalami keindahan Islam. Sebagai contoh, menunjukkan sikap yang baik seperti tolong-menolong, bantu-membantu dan tidak melakukan perkara yang tidak berfaedah kerana ditegah oleh agama. Hal ini secara tidak langsung dapat menarik minat penganut agama lain untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama Islam.
Kepentingan jati diri juga adalah mewujudkan institusi keluarga yang harmoni. Remaja masa kini memerlukan seseorang yang lebih tua untuk menasihati serta memberitahu mereka sekiranya mereka melakukan sebarang kesilapan, terutama dalam gejala yang tidak sihat. Pengawasan ketat mesti dilakukan oleh keluarga agar dapat memastikan remaja tidak melakukan kesilapan yang boleh menjejaskan imej remaja tersebut kelak. Kita perlu memastikan gejala sosial tidak mudah mempengaruhi minda mereka. Remaja yang kurang perasaan kekeluargaan dan kasih sayang akan mudah terjebak dengan budaya kuning seperti merokok dan melepak di pusat beli belah jika mereka tidak mempunyai panduan hidup yang jelas. Lantaran itu, mereka akan menjadi mudah memberontak dengan melakukan perkara yang tidak sihat untuk mendapatkan perhatian orang ramai. Sebuah institusi keluarga yang bahagia akan dapat membendung masalah sosial dalam kalangan remaja ini. Hal ini kerana jika keluarga itu kucak-kacir, selalu bertengkar dan tiada lagi kasih sayang, sudah pasti akan melahirkan generasi yang bermasalah dan cenderung terlibat dengan masalah sosial yang sering menyebabkan kesejahteraan negara tergugat. Namun begitu, keadaan sebaliknya akan berlaku jika sesebuah keluarga berjaya mengekalkan kebahagiaan dan keharmonian. Oleh itu, sesebuah keluarga pasti akan melahirkan generasi yang bertanggungjawab, memiliki sifat dan sikap yang terpuji dengan penuh kasih sayang kerana dapat didikan serta mencontohi teladan yang baik daripada ibu bapa mereka. Jadi, kepentingan mempunyai institusi keluarga yang harmoni adalah kepentingan jati diri. Jati diri adalah menyumbang kepada pembangunan negara. Kerana mempunyai jati diri yang teguh penting kepada pembangunan negara kerana menjamin kesinambungan generasi masa depan negara. Selain itu, menjadi kunci kepada pembangunan negara kerana dapat melahirkan modal insan yang berkualiti. Hal ini juga dapat melahirkan generasi berkualiti yang akan menjadi pemangking kepada pembangunan dan kesejahteraan negara. Selain itu, mempunyai jati diri yang teguh juga dapat melahirkan pemimpin masa depan yang berkaliber. Jadi, kesimpulannya, sebagai Muslim yang berakhlak dan juga yang beretika, kita sewajarnya mengambil iktibar di atas setiap masalah yang berlaku, terutamanya terhadap anak muda. Untuk memperkasakan semula jati diri Muslim, agama Islam haruslah dijadikan panduan serta pegangan utama kerana Islam itu sendiri telah mengajar kita tentang etika, akhlak serta jati diri berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, hanya tubuh diri kita sendiri untuk menghayati ajaran Islam ini dengan lebih terperinci dan juga mendalam. Setiap individu perlulah mengambil peranannya bagi menangani unsur negatif ini daripada semakin berleluasa. Bermula dengan diri sendiri, dengan cara menjaga diri daripada terhasutnya, kemudiannya menegur keluarga jika ada kesilapan, tidak kira umur mereka ataupun tidak kira pangkat mereka. Jika kita sama-sama berusaha, insya-Allah kita dapat mengurangkan budaya negatif ini daripada semakin berleluasa. Oleh yang demikian, marilah kita sama-sama menjalankan tanggungjawab sebagai Muslim untuk menghayati serta mengamalkan ajaran Islam dalam segenap aspek kehidupan. Terima kasih.